Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama kita dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kepada para ulama, ustaz-ustaz, tuan imam, pengurusi ahli jawatan kuasa, pemimpin masyarakat dan setiap muslimin muslimat yang hadir dalam kuliah maghrib khas pada malam ini, yang juga memfokuskan kepada tajuk yang khusus yang biasanya tak banyak masjid surau dan ibu tajuk ni. Dia berkata tajuk panas tak? Tajuk tak panas, orang jadi panas. Dia panas tak panas pun bergantunglah. Kalau dia tak ada fahaman tu, dia tak panas pun, hanya maklumat biasa ya. Tapi kalau dia ada dah virus tu dalam badan dia, mungkin dia rasa lain macam, ada kata-kata, ada rasa nak maki, ada macam-macam lah. Jadi elok juga lah. Kadang-kadang kita terus terang dia tajuk tu dah lah bahaya, ancaman ni dua kali. Bahayanya ancaman Wahabi tajuk. Jadi Wahabi tu apa dia? Pasal ada orang kata saya tak tahu Wahabi itu apa. Wasabi saya tahu, macam tu pula. Dia tahu makanan je, fahaman dia tak tahu. Wahabi ni satu jenis fahaman yang disebut kepada pengasas dia, iaitu Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Dia ni main daripada daerah Najd di Tanah Hijaz, di Arab Saudi lah dari kita bagi. Tapi kalau cari dalam peta ni tak jumpa dah Najd, pasal dia bertukar nama jadi Riyadh. Riyadh tu nama baru bagi Najd. Jadi pengasas fahaman Wahabi, nama beliau bukan Wahhab, nama beliau Muhammad. Pasal itu ada kawan-kawan dia kata tak betul dia bagi Wahabi ni. Kami ni dituduh Wahabi, bukan kami, Pak Tu Khatim. Pak Tu Khawarij yang hidup pada awal-awal zaman Islam dulu, pada kurun ketiga Hijrah dulu. Kami hak dituduh Wahabi ni tak betul, pasal kami ikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Macam mana dia jadi Wahabi? Ini dia cuba nak kalih lah, cuba nak alih. Pasal apa? Pasal orang Arab ni biasa dia bagi nama seseorang itu, gelaran dia tu bapa pada siapa atau anak pada siapa. Abu apa? Abu Abdullah ke, Abu Osman ke, Pok si Abdullah, Pok si Osman, ya. Atau anak siapa? Sahabat Nabi pun ramai, Ibn Umar, anak pada Sayyidina Umar. Ibn Mas'ud, anak pada Mas'ud. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab ni ulama mazhab Hambali, ahli sunnah wal jamaah. Jadi dia ni, kalau kita orang kampung sini lah, kampung Bukit Jana ni, kira dia ni anak ustaz, anak ulama. Anak mana? Anak Ustaz Wahhab. Ibn Abdul Wahhab boleh panggil dia. Anak Pak Wahhab, anak Ustaz Wahhab, anak Ustaz Wahhab. Akhirnya pengikut itu lekat dengan nama Wahabi. Kalau betul-betul ikut nama dia adalah Muhammad.
Jadi satu benda yang kita dah mesti tengok, terutamanya di negara kita ni, sudah ada segelintir segelombang umat Islam yang mereka ni pertahankan Wahabi. Kalau kita kata Wahabi ni bahaya, Wahabi ni tak betul, mereka marah. Mereka tu startnya senang-senang ya, asal beza pandangan dia tuduh orang Wahabi. Wahabi ni bahaya, nak pegang dengan hadis sahih, nak beramal dengan Quran Sunnah, salah tak? Dia pertahankan Wahabi. Tapi kalau kita tanya, ni Wahabi lah, dia marah pula. Dia kata Allah ni menjatuh bawah saya, dituduh saya Wahabi. Dan saksam nampak lagu macam Wahabi itu bagus. Kamu pertahankan, kamu kata pegang hadis sahih, kamu kata beramal dengan Quran Sunnah. Tiba-tiba bila kata awak Wahabi, awak marah. Macam kita ni, kita mengaku ikut mazhab Asy'ari dalam akidah, dalam fiqh ikut mazhab Syafi'i, dalam tasawuf dia ikut mazhab Junaid Baghdadi dan juga Imam Ghazali. Jadi kalau orang tanya hak ni Asy'ari lah dari segi akidah, kita tak malu. Hak ni Syafi'i kan dari segi fiqh, hak ikut Imam Ghazali, Imam Junaid Baghdadi kan dari segi tasawuf ikut. Kita pertahan dan kita tak malu dipanggil dengan nisbah pada imam-imam kita. Dia pun bertahan tapi dia pun malu. Pasal apa? Itu kita nak tengok. Jadi pasal di sana di belakang slogan yang indah, slogan Wahabi kita tak mau gaduh lah, slogan dia betul. Apa slogan yang dipegang oleh golongan Wahabi? Iaitu at-tamassuku bil Qur'ani was sunnati ala manhaji salafil ummah. Berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, ikut cara salaf. Salaf maknanya generasi awal, sahabat Nabi, murid pada sahabat Nabi iaitu tabi'in, hak mengaji dengan murid sahabat Nabi nama tabi'in. Kita ikut manhaj mereka. Nak apa lagi? Dahlah pegang Quran Sunnah, ikut manhaj salaf pula, comel. Tak ada nak bakang pun. Tapi yang kita risau, yang kita nampak bahaya, praktiknya jauh dari slogan. Praktiknya itu bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Praktiknya tak ikut pun manhaj salah, hanya slogan kosong saja, tak mau lah. No? Macam tuan-tuan saya bilang nak mengundi, takkan tuan pakai slogan lah. Slogan politik mana ada tak bagus, semua demi rakyat. Tidak. Ada orang kempen, saya ni nak jadi calon demi poket saya, demi perut saya, demi saya nak mewah. Mana ada, semua demi rakyat lah. Slogan tak ada masalah. Nak tengok tingkah laku mereka lagu. Jadi pertama bahaya Wahabi ni pada akidah. Akidah dia ni akidah yang membawa kepada menyamakan orang kafir sama macam orang Islam juga. Lebih parah pada tu dia pergi kepada mengkafirkan orang Islam. Dan lebih pada itu lagi dia itu pergi kepada menetapkan bagi Allah Ta'ala sifat-sifat yang tak layak dengan Allah Ta'ala. Sepertinya Allah ni macam makhluk juga. Kita harap dengan terang pasal ada orang dia tak tahu, dia kata Wahabi ni benda fitnah. Dia kata tak payah nak berbesar sangat lah, saya nak baca tangkid demi buruk je pun, saya nak baca kunut, kalau tak mau baca kunut je pun. Bukan. Kita masalah dengan Wahabi bukan masalah baca kunut, bukan masalah tangkid. Kita pun tak kata tangkid tu wajib. Paling-paling mazhab kita kata sunat. Kita pun tahu ada khilaf masalah dari kuat tak kuat, tak ada masalah lah. Nak takid, tak mau takid pun tak jadi dosa. Tapi jangan dulu bergaduh lah. Jangan dulu bimakok lah orang takid tu. Pasal dia ada dalil dia. Dia ada pegangan pada ahli ulama dia. Yang bahaya sangat Wahabi ni bahaya kepada akidah, sehingga dia kata orang macam kita ni Asy'ariyah Maturidiyah ahli sunnah wal jamaah, dia kata kita sesat. Yang lebih parah pada itu ada yang sampai mengatakan kita ni kafir. Bila kafir? Kafir berarti halal darah, boleh bunuh. Dan berlaku dalam sejarah ketika awal-awal kebangkitan pahaman Wahabi di tanah Arab dahulu, dia berbangkit lawan Khilafah Utsmaniyah, berperang dengan Khilafah Utsmaniyah, ribuan umat Islam dia bunuh. Boleh kalau bunuh orang Islam, dia boleh jadi kafir lah. Dia boleh penyembah kubur, dia boleh penyembah wali. Ini yang berlaku dan kita tak maulah sampai berlaku di tanah air kita. Baik. Bahayanya adalah pertama, dalam rangka untuk dia suruh orang ikut dia, dia kata hak kita dah pegang selama ni tak betul. Kita akidah kita mengaji tauhid sifat 20. Wahabi kata tauhid sifat 20 tu bid'ah.
Tak ada zaman Nabi. Yang kedua dia kata tahun 20 ni bukan dari ajaran Islam, tapi main daripada mana? Hak ni dia main daripada falsafah Yunani, ilmu tabiat. Tak usah dah ambil. Ada yang kata kalau orang mengajar sebab 20 dalam masjid, start butuh di pasar malam kata dia. Oh, sampai dah butuh. Betul tak? Sebab kalau kita tak ambil tahu, kita boleh terpesona. Betul juga. Ada ke zaman Nabi dia bergaji sebab 20? Ada ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar duk bilang wujud kita apa-apa? Semua tak ada. Kita kena ingat bahawa dikatakan bid'ah itu baharu itu hanya pada penyusunan ilmu. Sifat 20 tu bukan bid'ah. Yang tu bilang tu dia baru. Bilang tu tak ada masalah. Kita belajar rukun sembahyang macam mana? Ustaz-ustaz kita dia ajar pada kita rukun sembahyang 13 perkara. Pertama, niat. Kedua, berdiri betul bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, baca surah Al-Fatihah dan seterusnya sampai 13. Tak ada sahabat Nabi belajar lagu tu. Tak ada sahabat ngaji rukun sembahyang 13 perkara. Tapi sahabat dulu sembahyang tak ada niat lah. Sahabat dulu sembahyang tak takbir lah. Sembahyang dia pun tak ada baca Fatihah, tak ada rukuk sujud, tak ada salam lah. Ada. Bila dia tu main kemudian tak ada masalah. Yang dia kata ilmu hadis itu bid'ah juga. Mana ada zaman Nabi SAW bila Nabi SAW bersabda satu perkara dikatakan ini hadis mutawatir, ini hadis ahad, ini masyhur, ini sahih, ini dhaif, ini maudhu', ini munqati', ini muqtar, ini mursal. Ini semua istilah-istilah yang bid'ah. Okey, sadar ilmu hadis tak sadar. Ilmu hadis itu nak tahu yang dikatakan daripada Nabi SAW itu memang daripada Nabi atau bukan, atau tersilap, atau terlupa, atau memang palsu tu kan. Nabi tak kata pun, dia saja reka-reka kata Nabi kata. Itulah ilmu hadis. Dan itu ada konsep di zaman Nabi SAW. Baik. Jadi demikianlah. Kalau dikatakan sifat 20 bid'ah, tak betul. Saya rasa terganggu. Cuma saya sempat di Perak ni 5 tahun, di Melayu Kordif 82 dikatakan 1, 86 dikatakan 5. Main menumpang ilmu di Perak ni secara rasmi di Melayu Kordif, secara tak rasmi di Madrasah Al-Islamiyah As-Samaniyah Kampung Pasir, Batu Pak Setengah, depan Kem Kemuti, di bawah almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samad Kaji rahimahullah ta'ala. Tumpang sajalah kita form 1 sampai form 5, ada berkat sampai dah, bolehlah sikit-sikit sampai ke ilmu Allah, alhamdulillah. Jadi yang pertama tadi kita lihat ya, ancaman fahaman Wahabi kepada akidah ini dikatakan, dia kata ilmu sifat 20 kita bid'ah. Ya, jadi asal daripada Terengganu, balik ceramah di Terengganu ada main soalan. Dia kata, Ustaz, betul tak salafus soleh menolak sifat 20? Saya kata mustahil. Mustahil. Salafus soleh itu kan sahabat Nabi, tabi'in. Dia pun tolak sifat 20 tak mungkin. Kalau dia pun tak belajar akidah menggunakan sistem pengajian sifat 20, betul. Sahabat Nabi belajar akidah pakai Quran hadis lah. Nabi baca Quran tentang qul huwallah, dia pun faham banyak benda dalam situ. Belum Nabi terang lagi konsep-konsep akidah. La adwa, tak ada jangkitan. Itu nak cerita akidah. Nak cerita syariat, ada jangkitan. Sebab tu Nabi SAW tak bagi kita tu masuk negeri yang ada wabak tahun. Nak jaga takut penyakit. Yang duduk dalam negeri, Nabi SAW tak bagi keluar, kuarantin pasal takut tersebar sampai keluar. Itu namanya syariat. Tapi Nabi SAW kata la adwa, tak ada jangkitan. Itu namanya hakikat. Itu ilmu akidah. Ya. Jadi bila Nabi SAW ajar ilmu akidah ini, sahabat faham direct. Tapi kalau kata tolak sifat 20, tak mungkinlah sahabat tolak wujud. Tolak wujud jadi apa? Maknanya jadi orang tu kata Allah tak ada. Kata Allah tak ada, kafir. Etis, mulhid. Takkanlah sahabat Nabi buat kerja lagu tu. Mustahil. Yang kedua, kidah. Kidah berarti Allah wujud tanpa ada permulaan. Kalau kata orang kata doa Allah dulu pun tak ada, sebab kita juga dah ni bahawa Allah wujud, kafir juga. Bakar berarti Allah wujud tanpa ada perakhiran. Kalau dia kata tak, Allah satu masa pun binasa juga, jadi kafir juga.
Mukhalafat Allah Ta'ala lil hawadisi, kalau dia tolak berarti dia kata Allah sama macam makhluk. Apa jadi? Syirik. Qiyamu ta'ala bi nafsihi, kalau dinafikan dia berkata Allah berhajat pada makhluk. Apa jadi? Kafir juga. Bila satu-satu mana tolak. Wahdaniyah Esa kata Tuhan banyak. Hayat hidup dia kata Allah mati. Ilmu maha mengetahui dia kata Allah jahil. Sama maha mendengar dia kata Allah tuli dia. Ya, basar maha melihat dia kata Allah buta. Ya, kalam ya, sifat berkata-kata ada bagi Allah Ta'ala, dan dia kata Allah bisu. Apa jadi orang? Jadi sifat 20 itu bukan bid'ah, itulah keimanan orang Islam. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam tak ada yang namanya orang beriman tapi tolak salah satu daripada sifat ini. Tak ada. Pasal tolak jadi kafir. Tak mungkin. Kemudian dia kata kami tolak ni pasal ahli ilmu daripada ahli falsafah Yunani. Kita nak sembah biar ada data. Kita tanya tak, kamu kata ini ilmu falsafah Yunani, ahli falsafah Yunani hak nama apa? Dalam kitab apa dia kayak Aswad 20 ni? Tak ada pun. Hanya dia bersembah saja. Nak bagi kita jauh daripada Aswad 20, senang dia buat main konsep tauhid dia pun. Ya, tak ada. Dan kalau sungguh ada, kalau sungguhlah ada satu ahli falsafah Yunani, dia beriman dan dia ajak pada orang Allah wujud, kidam, bapa, mana dia bertauhid lah Allah itu. Yang tolak tu yang jadi kafir. Tapi tak ada. Jadi bila kita goyang dengan tauhid sifat 20 ni, dia pada ramai tauhid 3. Apa dia? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma'i was sifat. Ya. Sadar ke tauhid 3 ni? Ada tempat-tempat betul, ada part-part salah. Dan salah berakidah ni bahaya. Baik, kita tengok satu-satu. Tauhid rububiyah, daripada perkataan Rabbun. Apa makna Rabbun? Tuhan. Cuma dia membawa kefahaman Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mentadbir alam, Tuhan yang menurunkan hujan, Tuhan yang memberi rezeki, yang menghidup dan mematikan. Dari konsep tauhid rububiyah ini, kita kena mengesakan Allah sebagai satu-satunya yang mencipta, satu-satu yang menghidup dan mematikan, satu-satu yang mentadbir alam semesta ini hanya Allah sahaja. Hak ni betul. Hak ni kita tak boleh tolak. Dan hak ni ada pun dalam pengajian sifat 20. Cuma dia pun tak panggil tauhid rububiyah, dia pun panggil wahdaniyatul af'al, mengesakan Allah pada perbuatan. Walaupun zahirnya nampak makhluk yang buat tingkah laku, yang berlari, yang berjalan, yang bercakap, yang melompat, yang menikam, yang membunuh, yang berompak, yang berperang, yang solat, yang zakat, yang haji, nampak manusia buat. Hakikatnya Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah dah ciptakan kamu, dan apa yang kamu amalkan pun Allah cipta juga. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Bukan kamu yang berontak. Nabi kan akidah Qadariyah. Qadariyah dia kata kita buat sendiri, bahawa tidak ada benda-benda Allah. Allah Nabi wa ma ramaita. Bukan kamu yang berontak. Kemudian Jabariyah kata kita tak ada apa. Ya, kita tak ada unsur ikhtiar. Kita ni macam bulu ditiup oleh angin. Allah Nabi juga iz ramaita. Ketika mana kamu berontak, maka ada unsur ikhtiar. Hakikat Ahlussunnah wal Jamaah, walakinna Allah harama, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang berontak secara hakikat. Jadi bila dia kata tauhid rububiyah itu mengesakan Allah daripada sudut itu, kita setuju, tak ada masalah. Tahu-tahu dia buat bid'ah dalam akidah. Bid'ah dalam akidah tak ada hasanah. Dia ustaz-ustaz ada mengajak kata ada bid'ah hasanah, iaitu dalam amalan. Amalan yang tak ada zaman Nabi SAW, ditimbang atas neraca hukum, ditimbang dengan syariat, selari dengan hukum, tak berdampak dengan syariat, itulah bid'ah hasanah. Bid'ah dalam akidah berartinya akidah itu baru. Berarti akidah tak sama dengan akidah Nabi SAW. Akidah kalau berlain dengan akidah Nabi boleh jadi hasanah ke? Tak mungkin. Maka bid'ah dalam akidah buruk semua sekali. Dan dalam tauhid rububiyah ini bid'ahnya apa? Iaitu dia mendakwa
Kalau setakat tauhid rububiyah, mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang mencipta, menghidup dan mematikan, orang-orang musyrikin seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab juga bertauhid katanya. Tapi tauhid rububiyah ini bid'ah. Tidak ada salah. Dia kata Wahabi suka mengaku salah, Abu pun salah, kami ikut salah, akidah kami akidah salah. Salah yang mana yang kata orang musyrikin bertauhid? Sahabat Nabi mana yang kata orang musyrikin bertauhid? Tabi'in mana yang kata orang musyrikin bertauhid? Tak ada. Pasal musyrik lawan pada tauhid. Dia musyrik tapi dia bertauhid, mana mungkin? Ceritanya salah faham. Tauhid rububiyah ini salah faham ayat Al-Quran yang mana Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah." Dan ayat-ayat seumpama macam itu. Demi sekiranya kamu tanya kepada mereka, yang ditanya pada orang musyrikin, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengusirkan matahari dan bulan? La yaqulunna Allah. Nescaya orang musyrikin akan jawab, ya Allah. Itulah jadi orang musyrik bertauhid, tauhid rububiyah. Pasal dia pun jawab Allah juga. Dia pun tak kata berhala. Ini keliru dalam memahami ayat Al-Quran. Tafsir ikut sendiri-sendiri ini bahaya. Tafsir kena ikut panduan para ulama. Ada ulama salah, paling tidak pun pakar tafsir yang menafsirkan ayat itu untuk mengatakan orang musyrik bertauhid. Ada. Ayat itu bukan dalil orang musyrikin bertauhid. Ayat itu dalil orang musyrikin di dalam melakukan kesyirikan, mereka sebenarnya tak ada hujah apapun, hanya kan ikut nenek moyang saja. Pasal nenek moyang itu sebab berhala, dia berhati dan nanti dah. Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Sebab berhala ni dah kami dapat hidup, nek kami hidup buat. Hang suruh tinggal kami tak mau. Tapi kalau kita tekan secara ilmiah, hang sebab berhala ni ke yang ciptakan langit dan bumi? Dia tahu kan? Tak ada waktu yang bercipta langit bumi, dia mahu tahu tak betul. Dia karena dia yang bentuk berhala tu. Bila masa pula berhala cipta langit bumi, berhala tu yang musim matahari dan bulan. Masa sebelum dibuat berhala tu bulan dan matahari tu ada tak? Tak ada jawab dia. Nak tahu tak? Dia jawab Allah. Adakah bermakna dia bertauhid? Tidak. Sambung kepada ayat tu, wa anna yufakun. Lalu kemana pula benda itu dipalingkan? Dalam kitab tafsir mengatakan ai ila syirki. Mereka masih dipalingkan kepada kesyirikan. Cuma mereka mati hujah. Itu dalil orang musyrikin ketika menyembah berhala, ketika buat benda syirik, dia pun tak ada hujah. Bukan dari mereka bertauhid, bukan mereka bertauhid selamat. Sebab pasal dia bersyirik uluhiyah, dia tak mungkin. Dia kalau tentu tauhid secara uluhiyah, maka dia tauhid secara rububiyah. Kalau dia tauhid rububiyah, dia juga tauhid uluhiyah. Tak boleh nak bagi-bagi. Uluhiyah apa dia pula? Uluhiyah daripada perkataan bahasa Arab iaitu ilah. Apa makna ilah? Tuhan juga. Jadi kita sama kata tak ada beza. Dalam kubur tak tanya man ilahuka. Pasal dia berkata apa pentingnya tauhid uluhiyah. Rububiyah tu tapi apa dah? Awak tak tanya man ilahuka. Tanya man rabbuka. Siapa Rabb kamu? Kerana Rabb ilah tu makna dia sama Tuhan. Cuma ilah ini membawa konotasi Tuhan yang disembah. Jadi dalam konsep tauhid 3, bila bincang tauhid uluhiyah, wajib seseorang itu menyembah hanya kepada Allah saja. Haram dan syirik sembah lain daripada Allah. Betul ya? Tauhid uluhiyah tak ada tu. Tak boleh nak tolak. Sebab kita bincang tauhid 3 ni, kena tahu mana betul, mana salah. Tak betul kita wajib terima. Takkan dia berkata kata sembah Allah semata-mata, tak boleh sembah ibadat pada hal lain. Jangan kata batu, kayu, berhala. Sembah malaikat pun haram. Sembah Nabi pun haram. Syirik. Hak tu kita okey. Hak kita tak okey, atas nama tauhid uluhiyah, dia pun mempertikaikan amalan tawassul. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. Tawassul tu. Ya Tuhan, dengan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Engkau sampaikanlah hajat-hajat kami. Kita minta dengan Allah, kita sebut nama Nabi, itu namanya tawassul.
Jadi dia bertolak, dia kata boleh buat tawasul, tapi make sure pastikan tawasul dengan orang hidup. Kalau waktu mati dah tak boleh tawasul, haram. Mana dalil? Haram tu hukum mesti ada dalil. Mana dalil kata tak boleh tawasul dengan orang mati? Padahal ketika Nabi SAW ajak doa tawasul kepada satu orang buta, orang buta ni main mengadu, dia kata, ya Rasulullah, tolonglah doa bagi mata saya ni sembuh, buta, payah. Nabi SAW jawab, kalau kamu sabar tu lebih baik lagi. Dia kata, susah ya Rasulullah, tak ada orang nak pimpin, tak ada orang nak bantu. Jadi Rasulullah beritahu, kamu pergi tempat wudu, ambil wudu elok-elok, sembahyang 2 rakaat. Itu salah satu dalil sembahyang hajat. Ada hajat, sembahyang 2 rakaat. Lalu kamu berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu. Itu doa biasa. Doa biasa tak ada masalah. Kita yang terima tawasul, kita tak ada mesti tawasul. Mana boleh tawasul. Kenapa boleh? Pasal Nabi ada. Wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Dan aku bertawajjuh menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad, nabi rahmat. Ini namanya tawassul. Sama aja Nabi ada tak haram pula. Ya, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqa. Wahai Muhammad, aku bertawajjuh menghadap denganmu kepada Tuhanku pada hajatku, moga diperkenankan. Tapi dia berkata, aku boleh tak saya hidup lagi. Mana tahu? Nabi ajak ada kata Nabi hamba ni doa, time saya hidup, bolehlah baca doa lagu ni. Nanti kalau saya mati dah haram, saya wafat nanti dah haram baca doa macam ni. Takkanlah hukum lebih tak terang. Kita dulu mengaji apa? Sifat yang wali oleh Rasul apa? Sidik, amanah, watanah, tabligh, menyampaikan. Nabi diam, Nabi tak apa hukum apa yang ramai kemudian tahu. Nabi tak apa pun. Lebih pada itu dia pun mengaku kami ikut salaf. Tengok salaf faham lagu mana. Salaf yang paling salaf, mana salaf yang paling awal, sahabat Nabi. Sahabat Nabi bernama Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu ajak doa tawassul kepada satu orang lelaki, suruh dia amal bila ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jadi khalifah. Lama lepas Nabi wafat, sahabat tak ada masalah, ajak orang suruh amal. Dan ni nak ikut kefahaman sahabat Nabi ke nak ikut kefahaman Wahabi? Ya, kita ikut kefahaman sahabat Nabi lah. Awak Nabi ikut Wahabi. Sahabat Nabi tak ada masalah. Kenapa sahabat Nabi ajar? Sebab sahabat Nabi faham tawassul ni kerana kemuliaan. Kita sebut satu benda yang mulia. Tawassul dengan nama Allah, Wahabi kata boleh, kita pun kata boleh. Tawassul dengan amal soleh, Wahabi kata okey, kita pun kata okey. Tahu tawassul dengan orang soleh hanya boleh ketika dia hidup. Awal lepas dia mati dah tak soleh dah. Dia dulu soleh, masih hidup. Oleh kerana dia dah mati, hilang tak soleh dia. Kan macam tu. Kita tawassul dengan Nabi SAW kerana kemuliaan Nabi. Bukan kerana Nabi hidup. Kerana hidup, berlampau orang hidup. Pasal kita tak tawassul dengan dia pun. Pasal dengan Nabi SAW ni kita dah yakin Nabi mulia di sisi Allah. Adakah kemuliaan Nabi terhenti, tamat bila Nabi wafat? Ya mustahil. Jadi Wahabi ni dibuat bid'ah. Dia mereka benda hak tak penting. Pasal dia pengaruh dan ta'assub dengan fatwa yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dia tolak tabarruk dengan selain daripada Nabi SAW. Dia kata kalau nak ambil berkat hanya boleh dengan Nabi. Tak ada dalil juga. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika meriwayatkan hadis bagaimana sahabat Nabi ambil baju Nabi, rendam dalam air bagi orang minum bau. Kata Imam Nawawi, inilah dalil boleh ambil berkat dengan kesan-kesan orang soleh. Jadi dia menyempitkan. Dia tak ada masalah dengan Nabi itu yang paling afdal sekali. Tapi dengan pewaris Nabi baru ulama yang soleh-soleh pun boleh ambil berkat. Tak ada masalah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW sendiri ambil berkat daripada kesan tangan orang-orang mukmin. Nabi sendiri. Kemudian yang paling serius iaitulah dia menolak istighosah, minta tolong dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Ini beza. Istighosah kita dengan Wahabi sepakat, kalau dengan Allah kita tak ada masalah.
Wahabi kata minta tolong dengan Allah, kita juga terima, dan bahkan itulah hakikat yang asal kan. Orang-orang tasawuf ahli sufi, dia kata boleh nak minta tolong dengan Allah. Dia kata boleh, tak mau minta tolong dengan makhluk. Tapi minta tolong makhluk boleh ke tak? Kita kata ada yang boleh, ada yang syirik. Wahabi pun kata sama juga, ada yang boleh, ada yang syirik. Beza kita pegang yang boleh dengan iktikad bahawa Allah yang beri, bukan makhluk. Kita pergi pada doktor, tuan doktor, tolonglah bagi sembuh penyakit saya ni. Tak tahan dah, banyak tahun dah sakit. Syirik ke tak? Syirik kalau dengan iktikad doktor yang bagi sembuh, bukan Allah. Tapi kalau kita tahu doktor ni hanya sebab musabab, usaha ikhtiar, kan doktor pun kalau sakit kadang tak sembuh juga, padahal dia doktor. Doktor sakit tak sembuh juga. Ya, padahal dia faham doktor ni hanya sebab musabab, tidak syirik. Jadi tak ada beza. Orang hidup atau orang mati, kalau dari segi hakikat tak boleh buat apa. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra." Katakanlah, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat atau mudarat. Bila time Nabi hidup lagi, Allah Subhanahu wa aku tak ada apa. Penting ke Nabi tak ada apa? Dari segi hakikat, dari segi asbab, macam-macam lah kebaikan daripada Nabi SAW. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan memang Allah kehendaki Nabi SAW membawa banyak kebaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan Nabi SAW menjadi rahmat kepada sekian alam. Cuma suluh dengan hakikat, makhluk tak ada apa. Suluh dengan asbab, ini kebaikan makhluk ni, ni kebaikan makhluk ni. Bila kita habaq lagu tu, boleh minta tolong dengan wali. Tak kisahlah wali hidup ke wali mati. Dia kata lagu tu boleh tak minta tolong dengan pokok sahaja. Asalkan kita iktikad Allah yang beri. Minta tolong kan dua jalan. Hakikat hanya kepada Allah. Asbab, cause and effect, boleh kepada makhluk. Adakah pokok sebab kepada pertolongan dengan cara hampir minta tolong dan tolong? Kan tidak. Memang akidah itu tidak syirik, tapi apa satu benda yang bukan asbab. Kita makan dengan iktikad nasi mengenyangkan, bukan Allah, syirik. Kita makan dengan iktikad bukan nasi yang mengenyangkan, tapi Allah yang mengenyangkan, tidak syirik. Kita makan batu dengan iktikad bukan batu yang mengenyangkan, tapi Allah, syirik ke tidak? Tak syirik. Tapi boleh ke makan batu? Kan tak boleh. Allah tak jadikan batu sebab pada kenyang. Pasal kita pergi makan batu. Allah tak jadikan pokok tu sebab kita pergi minta tolong, hampir minta tolong dengan pokok. Pasal apa? Ini kadang-kadang masalah bila kena virus ni, dia gagal faham. Jadi hakikat Islam memang macam tu. Kita mengaji kitab-kitab apa, segala af'al yang baharu dan kainat tidak memberi berkah. Hanya saja yang memberi berkah Allah Ta'ala jua. Itulah hakikatnya. Jadi dia tolak istighosah, bahkan syirik. Bila kita istighosah dengan wali-wali, dia kata kita musyriki, halal darah, boleh bunuh. Itu bahaya wali. Dia akan sampai ke tahap istihlalud dam, menghalalkan darah. Di negara Arab telah berlaku. Kadang-kadang dalam masjid elok orang tengah sembahyang, bau. Tengah sembahyang. Kalau Israel ke orang kafir timur masjid, kita faham. Ini orang yang mampu mujahidin, mengaku orang yang berjihad fisabilillah, bibor orang tengah sembahyang. Pasal apa? Pasal di masjid ini adalah ahlul bid'ah. Bid'ah ke mana? Bab sambut maulid dulu. Bab maulid sini pegang panggil apa? Maulid. Maulid betul ya? Maulid ni adalah tempat ataupun masa kelahiran. Kalau maulud, baby yang lahir. Di kampung saya di Terengganu, saya kami panggil maulud, sambut maulud. Tak kisahlah istilah. Itu Arab sebut maulid. Ya. Jadi oleh kerana sambut maulid, jamaah ni dibom oleh orang yang sudah terkena dengan pahaman Wahabi, sebab dianggap orang ini bukan orang Islam, dia buat bid'ah. Jadi bahaya yang kedua adalah merosakkan syariat. Ya, yang pertama merosakkan akidah, yang kedua merosakkan syariat. Dia tukar yang sunnah, dia kata bid'ah. Yang dia buat bid'ah, dia kata ini sunnah. Jadi yang jadi kacau. Tuan-tuan berzikir ramai-ramai yang tak mayang, itu dia kata bid'ah juga.
Bila nak zikir macam mana seorang-seorang? Mana dari? Tak ada pun. Tak ada pun dari kata zikir mesti seorang-seorang. Bahkan banyak dari menunjukkan zikir ramai-ramai. Ada malaikat sayyar berjalan di muka bumi yang tabisuna majalis zikri, duduk mencari majlis-majlis tempat duduk orang berzikir. Menunjukkan ramai. Bila jumpa satu kaum yang berzikir, mereka akan berhenti tanda reda. Tapi dia berkata tak boleh. Zikir ramai dari tak buat. Berdoa berjemaah. Imam katakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Bid'ah. Lagi selawat sedang tarawih tak ada dalil. Zikir Allah, 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 Allah tak ada dalil. Ya, alasan Nabi tak buat. Kita kena ingat, sesiapa yang mengharamkan sesuatu perbuatan semata-mata alasan Nabi tak buat, dia yang buat bid'ah sayyi'ah, buat bid'ah yang buruk. Kenapa? Bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis, dan bercanggah dengan ilmu yang dipegang oleh para alim ulama, namanya ilmu usul fiqh. Bercanggah dengan Al-Quran, Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, maka hendaklah kamu ambil, terima. Hak Nabi bawa, tak sanggup tolak. Tak mampu, itu tidak lain. Terima dan tolak. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang bagi dia larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu berhenti. Quran kata apa? Yang Nabi larang. Tak tahu mai Wahabi dia lebih pandai pada Quran. Oh, dia kata bukan hak Nabi larang saja, hak Nabi tak buat haram. Mai mana? Mai mana? Kadang-kadang Nabi tak buat pasal haram. Pernah Nabi SAW dihidangkan daging tok. Orang Kuruti tahu tak? Bewok pada pasir orang tapi tak tahu tempat. Pasal apa? Pasal dog ni lidah dia sempit macam lidah manusia. Bewok lidah dia bercabang. Tak tahu lah dia kalau tahu orang politik lidah bercabang juga, saya tak biasa tengok. Tapi kalau bewok memang lidah bercabang, dog lidah sekepit, saya dah tengok lah. Orang sebenarnya masak tak hidang pada Nabi SAW. Elok gaya Nabi nak makan, ada ramai habab, ini adalah daging tok, ya Rasulullah. Turun Nabi tarik tangan, tak jadi makan. Kalau kita tengok sepatah lalu, haram. Tak haram pula Nabi dah nak makan, tiba-tiba tak jadi. Rupanya tak haram. Mana tahu tak haram? Sahabat Nabi, panglima perang, Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, dia bagi tahu kalau Rasulullah tak mau, bagi kat saya. Kita kata macam tu juga kan. Orang hidang, ustaz bakal ustaz tak mau bagi saya tak apa. Nabi bagi. Takkan Nabi bagi sahabat makan benda haram. Habis Nabi SAW bagi tak makan haram. Pasal tak biasa. Kita ni makannya kalau tak biasa, kadang-kadang kita tak rasa juga. Itu bukan pasal haram. Yang kedua, bercanggah dengan hadis Nabi SAW bagi dia bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa satu perkara yang saya larang kamu daripada melakukannya, maka jauhilah perkara tersebut. Nabi kata apa? Apa perkara yang saya larang. Nabi tak kata apa satu perkara yang saya tak buat. Jadi Wahabi ini memandai-mandai menambah benda yang Nabi tak kata. Dan bercanggah dengan ilmu usul fiqh. Karena dalam ilmu usul fiqh, perbuatan Nabi SAW hanya salah satu sumber hukum, bukan satu-satu sumber hukum. Kita bayang ini sudah jalan highway ada 4 lorong. Kita biasa lalu semua elok, tempat pergi kerja atau sampai tempat. Tak tahu itu nak pergi kerja, 3 lorong mereka tutup. Hanya 1 lorong saja mereka buka. Agak-agak jam dah jalan. Dah lah buka 1 lorong. Hak buka tu pun pula 3 lagi. 2 mereka katung, 1 mereka bagi lalu. Makna kata lori bas parking tepi memang tak muat. Motor boleh cedera. Inilah gambaran yang dilakukan oleh golongan Wahabi terhadap agama kita. Agama kita asalnya luas. Nak kena hukum, lalu lin Al-Quran boleh sampai. Lalu lin ijma' kesepakatan ulama boleh tahu hukum. Guna laluan kias dapat hukum juga. Ya. Dan lalu lin sunnah dapat hukum. Tahu Wahabi tak perasan Quran. Pasal tu dia kata zikir Allah tak ada lagi. Tak ada lagi macam mana Quran sebut wazkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Jangan sebut Allah terbayun dengan dari Al-Quran.
Wa tulis rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhan kamu pagi dan petang. Apa nama Tuhan kita? Allah. Wahabi tak perasan Quran. Dia tidak hirau dijemah. Sudah sepakat para alim ulama tak kurang dari 700 tahun. Tak ada satu orang ulama pun yang bangkang zikir Allah. Awal-awal tokoh yang membangkang adalah Al-Imam Ibn Taimiyah, iaitu idola golongan Wahabi. Walaupun Imam Ibn Taimiyah orang alim, sealim mana seorang tokoh tak boleh sampai mengoyakkan melanggar ijma'. Kias yang sama-sama hukum dia sama. Tidak akan zikir ini sama-sama ibadah yang tidak diikat. Kadang-kadang Wahabi tak faham. Kita kata benda baik, apa salahnya buat? Oh, dia kata ustaz pakai kaedah asal baik boleh buat. Awak ustaz tak sebenarnya suruh 4 rakaat. Loh, siapa kata sebenarnya suruh 4 rakaat itu baik? Kan sembahyang ni ibadah yang diikat. Pertama ikat dengan waktu. Oleh kerana malam ni kita ada kuliah lah, kita sembahyang siap-siap lah, maghrib dengan isyak kena setengah tadi senang. Kuliah malam ni boleh lanjut boleh tak? Tak boleh tak? Pada sembahyang ada waktunya. Kalau haji lagi, haji siap ada tempat kan. Kalau sembahyang boleh, sembahyang Kemuti boleh, sembahyang di London boleh, sembahyang di China pun boleh, di Bangkok boleh, asal masuk waktu sembahyang pun boleh. Haji jangan. Ada orang ajaran apa nama? Tasdik. Itu haji di Pulau Pinang. Jimat kos, tak payah ambil visa apa. Tapi bid'ah lah. Haji mesti di Kaabah. Jangan haji di Pulau Pinang, haji di Madinah pun tak sah. Maksudnya haji ni diikat dengan tempat. Ada yang diikat dengan bilangan, itulah sembahyang. Ada rakaat dia. Subuh diikat bilangan dia 2 rakaat. Kamu sengaja buat 4 rakaat itu haram, bid'ah, sayyi'ah, sembahyang tidak sah. Ya. Bawah ada bilangan dia. Ya, melontar ada bilangan dia. Tak boleh buat sebab. Tapi kalau macam zikir, nak zikir bila. Kalau boleh sentiasa lah zikir tu. Ya. Nak zikir di mana boleh. Bukan mesti masjid seorang dalam kereta boleh berzikir. Duduk di kedai boleh berzikir. Duduk di ofis boleh berzikir. Ya, nak zikir banyak mana? Itu kemampuan. Kalau hak Nabi sebut, buatlah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib 10 kali. Allah beri 10 kebaikan, Allah hapus 10 kejahatan, Allah naikkan 10 darajat, dan Allah jadikan perisai dari syaitan. Kata tak ilmu pendidik, tidak ilmu pendidik. Tak Nabi ada. Hak Nabi sebut bilangan, kita raihkan bilangan dia. Hak Nabi tak sebut zikir dan umum, ikut kemampuan. Jangan terlebihan. Lebihan tu lah dia berkata bila isim. Isim tu nama. Ismun dalam masalah tu nama. Pasal dia bila isim, pasal dia buat tak ikut kemampuan. Baru nak berbuah, dulu tak semayang pun, terus di pantai dia zikir di beribu, tak tahu asal terbapak Nabi tu. Sebab tu orang nak berzikir tu, dia ada mursyid, ada guru tengok, baru nak berubah. Dia kata Allah hari-hari, cuba kamu istighfar sepatutnya tadi saling tengok. Nah, sikit lah. Cuba dulu. Baru tak apa sekata dah tertelak. Nafsu buat. Tapi secara umum zikir terpulang kepada kemampuan. Ya. Kemudian nak zikir dalam keadaan suci daripada hadas boleh. Tak zikir dalam keadaan haid pun boleh. Kalau semayang tak boleh. Haid haram semayang. Ya. Jadi nak zikir dengan subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, Allah akbar boleh, Allah pun boleh. Yang penting zikir. Jadi tak faham. Yang faham sunnah. Tidak sunnah. Tapi sunnah bukan hanya perbuatan. Kamu duduk cari mana Nabi duduk satu tempat, dia sebut Allah. Mungkinlah tak jumpa. Tapi yang Nabi harap itu sunnah juga. Nabi pesan, la yazadu lisanuka raghban bi zikrillah. Tak betul-betul lidah hamba ni basah dengan zikrullah. Apa maksud lidah basah? Lidah tak betul-betul menyebut Allah. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW beritahu tidak akan berlaku kiamat selagi itu ada orang sebut Allah. Tapi mereka tak tahu. Dia pun tak jumpa tadi. Punca sebab kenapa? Punca Wahabi yang dia betul. Supaya kita tak terjebak. Dah 8.19 dah. Isyak 8.14. Kata tadi kalau kata main jauh, main pada Kuala Lumpur, boleh tak ada jauh sikit-sikit. Saya target 8.30. Boleh tak? Boleh tak? Nak suruh stop lah pun tak apa juga. Boleh lagi lah. Yang mana rasa tak boleh, jangan marah saya. Marah kata boleh. Kalau dia berkata tak boleh, saya stop lah juga. Tapi tergantung lah.
Pasal apa Wahabi jadi lagu tu? Salah faham hadis Nabi. Dia selalu kata, Ustaz nak lawan hadis sahih lah. Ni hadis sahih yang kata wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara bid'ah itu sesat. Tergambar Ustaz tolak hadis sahih. Bukan. Na'udzubillah. Kita tak tolak hadis sahih. Kita tolak kefahaman Wahabi yang tidak sahih terhadap hadis yang sahih. Hadis wa kullu bid'atin dhalalah itu sahih. Ada dalam Sahih Muslim. Baik. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ulama besar yang mensyarahkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim. Kita ni hadis dalam Sahih Muslim baca pun tak ada Nabi. Imam Nawawi syarah. Apa kata Imam Nawawi? Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalatun hadza amun makhsusun. Sabda baginda dan setiap bid'ah itu sesat, itu merupakan kalimah yang umum tapi makna dia khusus. Wal murad ghalibul bid'ah. Yang dimaksudkan kebanyakan bid'ah, bukan semua. Jadi nak tengok bid'ah kata Imam Syafi'i, ni kata ulama salah. Imam Syafi'i ulama salah. Imam Syafi'i terima bid'ah hasanah. Cuma Imam Syafi'i istilahkan mahmudah, bid'ah yang terpuji. Imam Syafi'i 3 poin. 3 poin selesai tajuk bid'ah. Al-bid'atu bid'atani. Ini poin pertama. Bid'ah 2 jenis. Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis terpuji, satu jenis lagi terkeji. Tak ada. Poin yang ketiga dan terakhir, famawa maka sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Mana bid'ah yang selari dengan sunnah, kena dengan ajaran Nabi, itu terpuji. Mana bid'ah yang bercanggah dengan sunnah, tak kena dengan ajaran Nabi, macam itu terkeji. Selesai. Kata kalau Wahabi betul-betul salafi, ikut salah, terima. Dah, tapi dia tak betul. Betulnya bid'ah dalam urusan dunia tak apa. Naik kereta, guna telefon, naik kapal terbang, pasang ekor, ini tak apa, saya bid'ah dunia. Bid'ah dalam urusan agama haram semua. Oh, kita lagi hamba sependemik. Hamba bid'ah dalam urusan agama, dan sembahyang jarak-jarak boleh pula. Kita ingat kita pakai sembahyang jarak-jarak, mufti semua sembahyang jarak, imam jarak-jarak, tuan guru ulama semua jarak-jarak. Jelas-jelas ada bid'ah. Sembahyang urusan agama ke dunia agama. Waktu pas saya nak melak mudarat Ustaz, pasal orang faham lah mudarat. Orang selama ni tak faham. Dia orang kata bid'ah hasanah tu pasal ada dalil. Kalau hakil bangku dalam usaha agama haram, patutnya sembahyang jarak-jarak haram. Tak juga. Dia pembedahan urusan dunia, pembedahan tukar jantina, bid'ah terhadap zaman Nabi. Habis dia boleh okeylah sebab bid'ah dunia pun boleh. Pembedahan tukar jantina harus kerana ia hanya bid'ah dalam urusan dunia. Mana ada? Haram juga. Pasal bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu kekeliruan dia. Dia ingat oleh kerana kullu maknanya tak boleh ada bid'ah hasanah. Jadi kita nak ingat sebagai panduan, kullu kalau kita terjemah maknanya setiap. Setiap bid'ah merupakan kesesatan. Adakah setiap itu mesti bermakna semua? Jawabnya dalam Quran hadis, kebanyakan kullu makna dia sebahagian. Dalam bahasa Melayu pun, kalau budak tu pergi sekolah 5 hari seminggu, 2 hari Sabtu Ahad dia tak pergi, masa cuti, dia masih boleh kata saya pergi ke sekolah setiap hari. Padahal dia pergi sekolah 5 hari seminggu. Satu Ahad dia tak pergi pun, tak berbohong kalau dia kata saya pergi sekolah setiap hari. Dalam masyarakat macam itu juga. Allah berfirman, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adalah seorang raja di belakang mereka mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kalau masih ingat kisah dalam surah Al-Kahfi, Nabi Khidir alaihissalam buat syarat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa nak berguru, nak ambil ilmu. Kata Nabi Khidir, hang tak akan sabar mengaji dengan aku. Kata Nabi Musa, insya-Allah sabar. Oh, kalau nak ngaji juga boleh lah, tapi jangan duduk tanya macam-macam. Sampai masa saya apa? Tapi Nabi Musa tak tahan. Tengok benda tu zahir syariatnya salah. Naik sampan, Nabi Khidir pergi tepuk lubang. Merosakkan harta benda orang salah. Tepuk lubang dalam sampan sekali masuk ayam, bahaya. Nabi Musa tegur, saya buat lagi. Akhirnya Nabi Khidir terangkan,
Sampan ni milik orang miskin. Dia bekerja cari makan, guna sampannya lah. Saya nak bagi berubah tu bukan raja saja. Pasal ada satu raja ni zalim. Apa perbuatan dia? Dia akan ambil setiap sampan yang lalu di kawasan dia tu sebagai rampasan. Setiap sampan, kul safina. Sepakat ahli tafsir kata tak, raja hanya ambil sampan yang elok saja. Yang berlubang, yang sopet, yang tak elok, raja tak ambil. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khidir AS melubangkan, nak menolak mudarat yang lebih besar. Dalam hidup kadang-kadang kita tak masalah tu. Awak nak ambil hak tu dulu, tidak ada hak satu lagi teruk lagi. Nak tolak mudarat antara sampan kena rampas dengan sampan berlubang. Sampan berlubang lebih baik lagi. Yang penting kulla safinah, setiap sampan sepakat ahli tafsir mengatakan sebahagian saja. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu ibni adam ya'kulu turabu illa adbazana. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi. Pada Nabi anak Adam, pada Nabi jasad mereka dimakan oleh tanah dah selepas mereka wafat. Orang mati syahid ada tak Allah jaga jasad mereka? Ada. Mereka anak Adam tak? Anak Adam. Adik kata setiap anak Adam dimakan oleh tanah. Tak betul lah hadis tu. Bukan. Hadis betul. Cara kamu faham hadis tak betul. Kamu tak boleh faham hadis kulubnya Adam makna semua. Kamu kena faham hadis kulubnya Adam maknanya kebanyakan anak Adam. Itulah kulubin atin dolalah. Para ulama kita dah terangkan bermakna kebanyakan, bukan semua. Jadi kalau nak ikut ulama salaf itu Imam Syafi'i, Masyarakat kita minat bagi dia. Tapi kamu mengaku salafi, ulama salaf kamu tak ikut, hak tu bukan salafi, hak tu salafi. Salafi ikut ni hamba ikut lain lah, tak maulah salafi. Kita mau betul pi, salafi tak mau. Terakhir sekolah. Saya dalam ceramah pengalaman saya berkuliah, bila sebut yang terakhir, hak lain dah bagi lah. Nak Nabi kan? Sekolah dia. InsyaAllah tak boleh pada 8.30. Iaitu yang terakhir, bahaya Wahabi adalah merosakkan akhlak. Sedangkan Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku itu dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kenapa Wahabi jadi rosak akhlak? Kerana mereka tidak mementingkan ilmu tasawuf, bahkan menyesatkan ilmu tasawuf. Ada Wahabi mengatakan tasawuf ini pengaruh Hindu, tasawuf ini pengaruh Kristian. Padahal tasawuf ini adalah daripada Quran dan Sunnah, daripada hadis akhbirni anil ihsan. Maka Jibril tanya pada Nabi SAW, bagi tahu apa pada saya tentang ihsan. Kalau Nabi SAW jawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Yang dikatakan ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seumpama kamu boleh lihat Allah. Dan kalau kamu tidak lihat Allah, sesungguhnya Allah lihat kamu. Tak Allah lihat kamu, begitu gagal lagi. Kita tak rasa Allah lihat kita tahu, akal kita tahu Allah melihat. Tapi tingkah laku kita macam Allah tak melihat. Pasal itu orang ambil rasuah juga, time orang tak nampak. Pasal itu orang salah laku juga, time tak ada CCTV. Betul tak? Pasal dia tak rasa Allah nampak. Maksud nak bagi rasa apa yang dalam otak ni meresap dalam hati, perlu pada tasawuf dan tarikat. Tasawuf teorinya buang sifat-sifat yang mazmumah, hasad, takabur, riya, ujub, hiasi dengan sifat yang mahmudah, syukur, redha, sabar, tawakal dan sebagainya. Tapi sebut mudah, nak buat payah. Nak buat payah itulah bagi orang yang mau dia bertarikat. Kerana tarikat ni amal zikir, taubat, munajat, salawat, ya. Jadi kalau yang mana tarikat tapi tak payah solat, itu bukan. Itu bukan tasawuf, itu tasawuf. Dia tasawuf dengan apa macam tu, dia kata orang maksud lain dia faham ni. Orang kata kalau dah sampai makam tinggi, tak payah semayang. Dia kata tak semayang. Bukan tak payah semayang. Dulu maknanya semayang tu dah jadi mudah. Dulu masa kita makam rendah, semayang tu payah. Bila kita dah makam tinggi, semayang jadi senang. Bukan tak payah semayang, dia tak semayang. Nabi SAW yang makam paling tinggi sekali, Nabi pun semayang. Tak pernah tinggal. Orang makam lagi tinggi pada Nabi hantar yang semayang, tak mungkin. Kerana tasawuf ni adalah
ilmu, tarikat adalah praktik untuk dapat ridha Allah. Maka tak mungkinlah nak dapat ridha Allah dengan cara langgar syariat Allah. Maka pastikan kalau di Perak saya tak pasti, kalau di Negeri Sembilan sudah ada enakmen tarikat dan tasawuf. Jadi dia tarikat ni kena berdaftar. Jadi dicek. Bahkan kalau dah daftar pun, jangan tahu ada penyeleweng, dia akan gantung, dia akan tagih balik pendaftaran. Di Perak saya tak pasti. Tapi kalau nak beramal tarikat, semaklah dengan orang yang ahli menjabat agama, kod-kod tersilap ambil yang menyamar sebagai tarikat tapi membawa ajaran sesat. Kalau kita bukan pakar bidang ni, kita ikut pada mufti lah. Mufti lah siasat, dia ada pakar, dia ada pembentang, dia ada bincang, ada bersama fatwa dan sebagainya. Dia buat fatwa, kita tahu. Kalau yang dia kata sesat, tak usah ikut. Kalau dia kata okey, kita bawa ambil. Tapi bagi kebanyakan orang, hukum ini adalah sunat. Yang wajib mana? Yang wajib buang kasar dengki, buang takabur, buang riya, itu wajib. Sebab itu dosa batin. Kalau ada orang dia tak mampu buang kecuali dia bertarikat, maka eloklah dia bertarikat. Pasal itu wasilah menyampaikan kepada yang wajib. Wallahu a'lam. Jadi tak mau lebih sangat daripada 8.30. Tengok pada jam saya ni 6 dan 8.30. Saya tak ada kasih anda perhatian. Saya mohon maaf tak salah dan tersahabat. Ada sesi soal atau tak ada? Untuk turun. Tak ada sesi soal. Ya. Tak ada soalan. Bid'ah sesat. Bid'ah sesat ini bid'ah yang bercanggah dengan hukum. Ya. Maknanya sebagai contoh, ada di Jawa orang buat cadangan, dia kata kita sembahyang Jumaat hari Sabtu. Pasal hari Jumaat orang kerja, jam. Jadi hari Sabtu orang cuti. Kita solat Jumaat hari Sabtu. Itu kalau dilakukan bid'ah sesat. Ataupun yang buat haji di Pulau Pinang tu bid'ah sesat. Ataupun bid'ah dalam akidah. Seperti Qadariyah, dia kata tak ada takdir. Allah ciptakan manusia, lepas itu perbuatan manusia itu manusia buat sendiri. Allah tinggal ada Tuhan. Itu bid'ah dalam akidah. Itu bid'ah yang sesat. Ataupun bid'ah macam Mu'tazilah, dia kata kita tak boleh nampak Allah hari akhirat. Pasal Allah tak bertempat. Kalau dah tak bertempat, dia nampak. Kita harus kawal memang tidak Allah tak bertempat. Tapi lihat Allah lain daripada lihat makhluk. Jangan kita nak sama Allah macam makhluk. Kalau kita nampak makhluk, adalah makhluk itu di tempat. Tapi kita lihat Allah di akhirat, itu tidak macam lihat makhluk, mesti ada tempat. Jadi itu contoh bid'ah yang sesat. Dia mengatakan tadi nampak Allah di akhirat itu bid'ah yang sesat. Itu beberapa contoh kan. Yang penting hukumnya syariat dan akidah. Bertentangan dengan akidah itu sesat. Bertentangan dengan syariat itu sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Allah. Diskusi Nur Muhammad ya. Oh, dapat diskusi lagi. Doktor Mazhar nampak kena tanya Doktor Mazhar. Tanya saya tak tahu. Tapi yang idoknya diskusi apapun, biarlah orang yang pakar bidang. Kalau kita bukan pakar bidang, kita nak diskusi, macam saya lah. Saya bukan bidang mekanik. Saya nak cerita pasal bagi kereta, anjur lah. Mekanik pula kalau nak cerita pasal perubatan, mungkin tersasar. Doktor pula dia nak cerita pasal bukan bidang dia, pasal bawa kapal terbang misalnya, awak juga. Jadi dia buat orang tu mungkin dia rasa dia pakar, Allah. Cuma ringkasnya Nur Muhammad ni memang perkara yang khilaf. Dia kata pada ahli ulama, betul ke awal-awal makhluk ni adalah Nur Muhammad. Jadi dia bukan perkara usul akidah. Perkara usul akidah tak boleh hilang. Misalnya ada ke tak ada malaikat? Hilang. Dah. Wajib beriman ada malaikat. Syurga ni ada ke tak ada? Hilang. Tak ada hilang. Syurga memang ada. Tapi betul ke Nur Muhammad ni adalah makhluk yang pertama diciptakan? Hilang. Berarti kata yang percaya kata itulah makhluk pertama pun tak ada masalah. Yang dia tetap bagi dia ada makhluk lain dulu daripada Nur Muhammad pun tak ada masalah.
Punca jadi khilaf tu antara lain pasal ada hadis palsu yang berkita tentang Nur Muhammad. Dengan lagi yang terima Nur Muhammad, dia kata kami tak pegang hadis palsu tu. Kami percaya Nur Muhammad ni awal ciptaan Allah kerana berdasarkan hadis dan ayat Quran yang lain. Jadi pada khilaf ni kita berapa kata tak perlu terlampau kita syadid macam benda yang ijma'. Benda ijma' kita kena syadid walaupun bukan akidah. Contohnya ada orang yang kata minum arak halal. Itu kita kena tekan. Pasal ijma' minum arak tu haram. Dia kata sembahyang 5 waktu tak wajib. Siapa nak mayang. Tapi siapa yang rasa dia tak khusyuk, tak payah mayang, itu kita wajib bertekan. Pasal itu ijma'. Sembahyang 5 waktu itu ijma'. Tapi Nur Muhammad ni adakah awal kejadian? Walaupun memberikan kepercayaan, tapi dia bukan kepercayaan yang kokoh. Dia yang rati. Yang rati ni masih boleh berbeza pandangan. Macam Nabi Khadir alaihi salam masih hidup kan dah wafat. Khilaf. Pasal dalil tak jelas. Maksudnya khilaf ni dalil tu tak jelas. Bila dalil tak jelas, jadi ada yang kata tengok pada hadis ni nampak macam hidup lagi. Ada hal yang kata tak nampak pada hujah macam ni dah wafat dah. Kalau kita percaya Nabi Khadir alaihi salam masih hidup, tidak menyalahi akidah. Kalau kita percaya Nabi Khadir alaihi salam dah wafat pun tidak menyalahi akidah. Sebab dia perkara nanti. Ada pun yang kata forum yang dia buat, saya tak ada nak komen, saya pun tak ada nak forum dia buat. Wallahu a'lam. Boleh setakat tu. Jadi saya kita tak perlu pegang pada mazhab. Kena faham dulu makna mazhab. Sebab kalau kita sepak tak faham makna, jadi tersasar. Mazhab ni dari segi bahasa bermakna tempat pergi. Zahaba yazhabu pergi. Mazhab tempat pergi. Zahaba yazhabu juga bermakna pandangan. Maka mazhab berarti pandangan. Jadi itu maksudnya. Tak perlu kepada pandangan. Zaman Nabi SAW pun ada. Bila sahabat ambil wudu, nak ambil wudu, nak solat, tapi tak ada ayam. Jadi dia beramal dengan dalil tayamum. Dua-dua tayamum solat. Lepas dia solat, dia sambung perjalanan, jumpa ayam. Waktu solat masih ada bela lagi. Nak kena ulang ke tak payah ulang. Seorang sahabat dia ambil wudu, dia ulang. Seorang sahabat dia pakai jadihat tadi. Bila jumpa dengan Nabi SAW, cerita apa yang berlaku. Nabi SAW bersabda kepada yang solat satu kali, asabtas sunnah. Lagu kamu buat tu kena dengan sunnah. Yang seorang lagi Nabi tak kata hang ni buat bid'ah. Nabi kata walakal ajru marwataini, bagi kamu pahala 2 kali. Maknanya Nabi SAW meraihkan perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan inilah melahirkan mazhab. Ada orang kata kita tak perlu ikut mazhab, kita pakai ikut Quran sunnah. Lah, kalau orang sembang lagu tu mana hang tak faham. Mazhab ni produk daripada ikut Quran dan sunnah. Pasal ikut Quran dan sunnah ni boleh berlaku salah satu dari 2. Sama ada berlaku ijma'. Ijma' maknanya ulama fatwa sama, tak ada yang berlain. Itu namanya ijma', wajib ikut. Mazhab bila mana ulama hanya faham macam ni, ulama yang seorang lagi faham macam lain. Jadi pandangan yang berbeza ni namanya mazhab. Contoh, orang perempuan bila kena cerai dengan suami, dia kena ada satu tempoh namanya iddah. Dalam tempoh iddah tu suami masih boleh rujuk kalau talak raj'i. Dan orang lain tak boleh nak pergi kahwin dengan dia. Suami dia dah cerai dia, betul lah, dah cerai. Tak nak pergi kahwin, kerana dia tak ambil iddah lagi. Iddah lama mana? Dalam Al-Quran sebut wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang perempuan yang cerai dari suami, dia kena beriddah 3 quru. Maka ijma' sepakat para ulama, iddah perempuan 3 quru. Cuma quru makna apa? Quru rupanya ada 2 makna. Satu qur'un maknanya haid, satu lagi qur'un maknanya suci daripada haid. Apa mana satu? Ulama kaji ayat Quran ni, ulama tengok hadis yang berkaitan, ulama kaji kaedah bahasa Arab. Akhirnya ulama mazhab Hanafi kata quru dalam ayat maknanya haid. 3 kali haid sudah habis iddah. Ulama mazhab Syafi'i juga kaji, dia berkata quru dalam ayat maknanya suci daripada haid. Maka keluar fatwa 3 kali suci baru habis iddah. Bayangkan, berlaku 2 mazhab, sama-sama rujuk Al-Quran, sama-sama rujuk ayat yang sama, sama-sama cuba nak memahami perkataan yang sama, masih berlaku 2 mazhab. Tahu-tahu kamu kata ikut Quran tak ikut mazhab, betul-betul kamu tak faham.
Ikut Quran tu yang jadi mazhab. Habis Nabi dulu sembahyang mazhab mana? Nabi tanya Nabi sembahyang mazhab mana? Jadi lagu tu. Takkanlah sahibul fadilah, sahibul samahah tanya soalan lagu tu. Kawan aku Nabi SAW sembahyang ikut wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi bercakap mengikut wahyu. Takkanlah Nabi sembahyang ikut suka hati. Nabi sembahyang ikut wahyu. Habis kita sembahyang ikut mazhab, pasal kita nak ikut Nabi. Kan Nabi SAW berpesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah hangpa sembahyang lagu hangpa lihat aku sembahyang. Nak tanya orang dalam surah di surah Kampung Bukit Jana Nurul Hidayah, siapa yang lihat Nabi sembahyang? Tak ada. Kita sembahyang lagu kita sembahyang pasal ustaz kita ajak lagu tu. Ustaz kita pun tak lihat Nabi sembahyang, dia pun ambil daripada ustaz dia. Jadi kalau kita ikut mazhab, misalnya kita di mazhab Syafi'i, berarti cara kita solat ni ambil daripada guru sampai kepada murid Imam Syafi'i, sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala, sampai kepada guru Imam Syafi'i, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi, baru betul sahabat Nabi yang lihat Nabi SAW solat. Tapi pasal apa jadi beza-beza? Pasal sahabat Nabi ramai. Hak ni cerita lagu ni, hak ni cerita lagu ni, hak ni cerita benda yang sama, tapi hak dengar faham macam lain. Itu jadi beza-beza. Dan tak mustahil Nabi SAW buat dua-dua. Nak turun sujud, turun tangan dulu ke lutut dulu? Ada yang kata tangan dulu, ada yang kata lutut dulu. Mungkin tak Nabi SAW buat dua-dua. Ada kadang-kadang Nabi SAW mungkin tak berapa kuat bahagian kaki, tangan dulu. Ada masa-masa yang biasa Nabi turun lutut dulu. Jadi hak mana-mana kita buat ikut mazhab, insya-Allah sanad bersambung sampai pada Nabi SAW. Dan kalau dia kata dia tak ikut mazhab, sebenarnya dia bohong. Cuma dia sedar tak sedar je. Pak mazhab ni mana pandangan? Dia kata ustaz saya ni jadi tak ikut mazhab. Biar ramai macam mana? Saya tengoklah dalam isu ni hak mana dari dia kuat. Hak dari kuat dia ikut. Mana hang ikut mazhab hang? Hang punya mazhab sendiri lah tu. Pasal hang pula yang ni dah jadi kuat tak kuat, kira hang label macam Imam Syafi'i dah. Dia mazhab hang lah tu. Cuma hang tanggung sendiri dia kan. Besok masuk syurga ke masuk neraka, hang cukup syarat ada cukup syarat nak jadi orang yang boleh berijtihad, hang tanggung sendirilah. Kalau fa'il maf'ul boleh tak buka, naik fa'il pun tak tahu, ya, lagi tahu syarat orang masih bela, hak tu biasa-biasa mazhab jadi masuk neraka. Hak menjadi tak isah diri, kita bukan pakar, kita pilih satu kita berani. Hak tu kita berani, kita amal. Kita nak amal 4 mazhab kan? Jadi dulu ulama-ulama ada yang alim, memang dia mahir 4 mazhab, dia amal satu. Dia sembahyang subuh, dia baca Quran atau tak baca dia? Baca Quran ikut mazhab yang kata sunat. Tak baca ikut mazhab kata tak sunat, nak amal macam mana dulu? Amal satu lah. Zaman dah ada orang satu mazhab boleh tak mahir lagi, beratkan nak amal 4 mazhab. Itu namanya angan-angan. Jadi ikut mana pun, oleh kerana mazhab ini adalah natijah daripada ikut Quran dan Sunnah. Siapa yang tak nak ikut mazhab, berarti dia tidak ikut pada Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Cukup anda setakat itu. Sekali lagi saya terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Ada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la ta'dha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal aqibah.